Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 14 Jamadil Awal 19 Disember bersama saya Ardi Herman Marzi dan berikut tajuk utama malam ini. Banjir di 6 negeri semakin buruk. Juga 5 pekerja balak harungi banjir 300 meter selamatkan diri. Kira-kira 200 penduduk di kawasan Taman Seri Muda di Shah Alam yang terperangkap akibat sejak 4 petang semalam berjaya diselamatkan pasukan bomba walaupun sudah diarah ke pusat penempatan sementara PPS, namun ada yang memilih untuk tinggal di rumah sendiri dan hanya memerlukan bantuan bekalan makanan. 78 anggota daripada Persatuan Bomba Sukarela kawasan Kepong dengan bantuan orang awam serta Pusat Akuatik Shah Alam membantu mangsa-mangsa terjejas keluar daripada kawasan Taman Seri Muda. Benda ni dah berlarutan lama daripada tahun 94, banjir pertama. Lepas tu JPS dia dah buat kolam retention untuk banjir. Tapi memanglah dia help tapi untuk sementara je lah. Sekarang ni lepas Seri Muda ni dibangun taman-taman bersebelahan macam Kemuning Utama, air dia semua disalur masuk ke Seri Muda. Pasal tu sekarang macam di Kota Kemuning Utama, Sentosa, air dia dah surut. Tak ada air. Air dia semua datang mana? Masuk Seri Muda. Sebab dia masuk ke Sungai Kelang. Kita ada tidal gate pun tak ada guna. Tidal gate dia tak berfungsi. Air dia, kita tidal gate tu macam dam lah, dah pecah lah dia masuk. Kebanyakan orang awam dengan NGO sekali, kebanyakan NGO datang hari ini untuk beri bantuan lah. Sesiapa yang ada boot Mia, walaupun mereka 1 orang ke 2 orang ke datang juga. Masalahnya sekarang kita tak cukup boot untuk nak masuk nak ambil mangsa keluar. Kerana ramai mangsa lagi tersekat ke dalam. Sementara itu, pihak polis hanya memasuki kawasan berkenaan sekitar jam 6.15 petang tadi. Penduduk yang sebelum ini kecewa dengan tindakan lambat berkenaan mahu pihak berkuasa itu lebih agresif membantu mangsa terjejas. Dalam pada itu, Kerajaan Negeri Selangor mengalu-alukan bantuan bot persendirian daripada individu dan orang awam bagi meningkatkan aset yang ada. Kira-kira 200 penduduk di kawasan Taman Seri Muda di Shah Alam yang terperangkap sejak 4 petang semalam berjaya diselamatkan pasukan bomba. Baik. Okey. Baik, maaf. Dalam pada itu, hujan lebat berterusan sejak 2 hari lepas bukan sahaja menyebabkan banyak kawasan dinaiki air, malah jalan juga ditutup kerana tenggelam dan lebih tragis ada yang terpaksa bermalam di dalam kereta dan juga kawasan tinggi yang lebih selamat. Di Selangor, antara paling teruk terjejas adalah di sekitar Shah Alam, Klang, Sepang dan Kuala Langat. Kru media antara yang turut terperangkap apabila keluar mencari bahan berita untuk disiarkan kepada orang ramai. Dan pagi tadi, kru berita Al-Hijrah sepatutnya ke Tanah Perkuburan Islam Seksyen 21 Shah Alam untuk liputan pengkebumian mangsa 9 beranak yang dirempuh trailer tengah malam semalam turut terperangkap di kawasan dinaiki air di Bulatan Sejahtera di Seksyen 15. Saya kerja dekat Jalan Sungai Rasah. Dari semalam saya balik pukul 2 petang lah. Habis kerja ada urusan dekat warehouse saya. Lepas urusan saya turun Federal Highway. Sampai dekat MSU dekat Federal Highway tu memanglah, sorry lah, tak lepas. Jadi saya terpaksa pusing. Saya dari pukul 2 sampai sana dah pukul 7 lah. Saya terpaksa pusing balik. Saya pusing balik ambil pakai Waze. Waze hantar saya ke sini. Alah, sampai sini 1 malam saya tidur dalam kereta dekat sini. Saya tinggal dekat Sarjana Putra. So semalam saya pergi dekat Seksyen 2 buat print. So lepas siap print, saya nak balik rumah Sarjana Putra. Jalan semua tak boleh lalu. Laksa tak boleh lalu, Highcom tak boleh lalu. So saya pusing-pusing stadium saja. Semalam kat sini saya daripada pukul malam lah, daripada pukul 7 sampai sekarang. Tak boleh nak balik. Jalan semua tutup. Itulah masalah sekarang tu. Banjir yang melanda Shah Alam menyebabkan hampir semua laluan ditutup. Susulan jalan dinaiki air setinggi kira-kira 0.5 meter. Ia menyebabkan jalan sesak dengan kenderaan. Keadaan itu menyulitkan bagi mereka yang ingin keluar dari Shah Alam menghala Kuala Lumpur, Petaling Jaya dan Subang Jaya.
Baik, wartawan kami yang berada di beberapa lokasi banjir hari ini ada memberi maklumat dan perkembangan semasa antaranya di Taman Sri Muda Shah Alam dan juga di Kajang petang tadi. Keadaan banjir dilaporkan masih belum surut sepenuhnya walaupun cuaca hari ini lebih baik berbanding semalam. Jadi kita nak tinjau semula perkembangan di Kajang bersama wartawan Hanisa Hasanuddin di sana. Assalamualaikum Hani. Waalaikumsalam Ardi. Baik Hani, kongsikan sejauh mana buruknya banjir di Kajang Hani. Okey baik. So saya sampai di Kampung Paya Kajang sekitar jam 5 petang tadi dan sebenarnya setibanya saya di sini saya tak jangka pun kampung ni akan dilanda banjir, sedangkan di kawasan luar kita tak nampak pun sebarang kenaikan air atau bagaimana. Tapi bila saya masuk ke dalam kampung ini, air sebenarnya berada di paras dada ketika itu dan mengikut orang tempatan sekitar jam 12 tengah hari tadi air sebenarnya di paras leher dan saya kira itu merupakan sangat-sangat teruklah dan sebenarnya last banjir teruk ini merupakan sekitar 15 tahun yang lalu dan bila untuk hari ini memang saya rasa agak-agak teruk dan kalau boleh kamera kita zoom sikit ini tonggas ni dah terapung dah pun dan sebenarnya saya bukan berada di luar ataupun di mana, saya berada di dalam rumah mangsa banjir di sini di mana sekitar 2 hari ini rumah mereka dinaiki air saya rasa kira-kira paras bahu dan paras leher dan berdasarkan apa yang saya cerita ini dah memang terbukti banjir di sini Kampung Paya Kajang ini sangat-sangat teruk Ardi. Hani, perkongsian penduduk setempat kepada Hani bagaimana? Apa barangkali keperluan mendesak yang mereka sangat-sangat perlukan? Setakat ini mereka hanya memerlukan semestinya bekalan air bersih dan juga makanan dan yang menjadi masalah sekarang ini merupakan bantuan daripada luar tidak masuk dan juga masalah yang utama adalah masalah air yang terputus dan ini menyukarkan mereka untuk membersihkan sebahagian rumah yang sudah pun surut dan kalau anda boleh lihat sekarang ini dah semakin surut tetapi dengan masalah bekalan air yang terputus ini sedikit sebanyak menjadikan masalah yang berat dan sukar untuk mereka ke tandas dan sebagainya kerana kalau anda boleh lihat di bahagian belakang ini sebenarnya pada siang tadi bahagian dapur dah sememangnya sudah terhapus dan saya rasa itu masalah yang sangat-sangat menimpa penduduk di sinilah. Baik, Hani, jangkaan air akan surut pada hemat Hani bila? Sebab tadi Hani ada sebut paras air lebih tinggi sebelum Hani tiba di lokasi. Jangkaan saya rasa kira-kira dalam pukul 12 tengah malam ini mungkin akan surut tetapi inilah yang menjadi kerisauan kepada penduduk Kampung Paya Kajang ini sebenarnya pada awalnya mereka sudah membersihkan rumah ini sebanyak 3 kali kerana air sudah pun surut tetapi pada tengah malam semalam air tiba-tiba naik disebabkan mereka melepaskan air di empangan dan itu yang menyukarkan dan menjadi kerisauan utama buat penduduk di sini kerana sekiranya air di empangan dilepaskan semula itu bermakna kampung ini dan juga rumah ini akan sekali lagi ditenggelami air dan mereka terpaksa membersihkan rumah sekali lagi. Jadi itu yang menjadi kerisauan sebenarnya. Mereka mengagakkan malam ini akannya surut kerana tidak berlakunya hujan dan sebagainya tetapi mengikut maklumat-maklumat di media sosial dan sebagainya berkemungkinan air di empangan akan dilepaskan sekali lagi dan sesungguhnya itu menjadi kerisauan mereka dan saya harap air hujan pun tidak akan turun lagi dan air di empangan pun kalau dilepaskan mungkin sedikit agar tidak membahayakan penduduk di sini. Baik Hani, daripada visual yang dilihat sebentar tadi, sebahagian penduduk dilihat tidak berpindah. Jadi adakah mereka sengaja tak nak berpindah atau alasan lain barangkali? Sebenarnya mereka bukan tidak mahu berpindah tetapi mereka mahu melihat selagi mana kerana di rumah yang saya duduk ini rumah yang sangat tinggi dan kalau di visual mungkin anda boleh lihat di skrin sekarang ni itu adalah penduduk yang sudah hanya masuk ke dalam kampung untuk mengambil barang-barang keperluan sahaja dan mereka menumpang di rumah saudara mara di kawasan yang lebih tinggi. Sedangkan kalau kita masuk lagi ke bahagian dalam kampung ini merupakan antara saya rasa permulaan sahaja rumah untuk kampung ini. Dan kalau kita masuk lebih dalam sebenarnya paras air masih lagi berada di paras leher dan kebanyakan mangsa-mangsa dan juga penduduk di kampung yang dalam sudah pun dipindahkan ke PPS lah kerana semestinya masalah risiko keselamatan dan juga sebagainya dan saya kira sekiranya
air empangan dilepaskan sekali lagi dan air mungkin tinggi, saya rasa penduduk-penduduk di sini juga mungkin akan berpindahlah untuk keselamatan diri dan juga untuk bekalan makanan dan sebagainya. Ya, baik. Terima kasih Hani. Sampaikan salam kami kepada penduduk di sana. Moga-moga mereka jaga Baik. diri dan keselamatan. InsyaAllah. Itu dia Hanisah Hasanuddin live dari Kampung Paya, Kajang, antara kawasan yang dilanda banjir buruk sejak semalam. Baik, kita ke laporan seterusnya. Hujan lebat berterusan sejak 2 hari lepas bukan sahaja menyebabkan banyak kawasan dinaiki air, malah juga jalan ditutup kerana tenggelam. Lebih tragis, ada yang terpaksa bermalam di dalam kereta dan juga kawasan yang tinggi yang lebih selamat. Sebelum kejadian, Nazlan sempat berhubung dengan anaknya supaya segera pulang ke rumah di Kuala Pahang kerana rumahnya telah dimasuki air banjir. Saya semalam beri WhatsApp kat dia. Saya khabar Amy ada mana, dia khabar dia ada Kuantan. Lepas tu aku cakap saya khabar cepat balik. Hari hujan lebat ni rumah penuh air dah. Tak apa ayah, sekejap lagi balik dia. Jadi lepas tu putuslah hubungan terus. Sementara itu, ibu mangsa Rahimah Abdullah 59 tahun memaklumkan anaknya sempat mencuci luka kakinya dan menyarungkan stokin sebelum pergi ke majlis perkahwinan rakannya di Kuantan. Malam adalah dia tolong cuci kudih saya ni . Kaki saya ni ada apa kudih ni. Lepas tu dia cuci dia siap pakai stokin semua kaki tu. Dia bagus. Kalau di rumah tu dia lah yang boleh agak. Mangsa Muhammad Halmi Nazlan 34 tahun dari kampung Kuala Pahang Pekan dikatakan hilang sekitar jam 1 pagi tadi semasa dalam perjalanan ke Pekan. Mangsa difahamkan menaiki kereta bersama seorang rakan dan mereka cuba menyelamatkan diri apabila terperangkap banjir. Rakannya berjaya menyelamatkan diri namun mangsa dikatakan gagal dikesan. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuantan, Kamarubiza Muhammad Kasim, pihak bomba menerima panggilan jam 12.18 pagi dan 12 anggota bomba telah bergegas ke lokasi kejadian. Operasi pencarian dilakukan dalam radius 500 meter dari lokasi kejadian. Ini merupakan kejadian ketiga dalam tempoh 3 hari selepas seorang lelaki lemas ketika mengharung air deras bersama motosikal. Manakala seorang lagi dipercayai bermasalah mental masih belum dijumpai selepas dikatakan terjun di Jabatan Seri Damai semalam. Banjir di Pahang dilaporkan semakin teruk apabila jumlah mangsa yang dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS meningkat kepada 12,631 orang melibatkan 3,549 keluarga setakat jam 4 petang tadi. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam APM Negeri Pahang, Kolonel PA Cik Adam A. Rahman berkata jumlah itu membabitkan 180 pusat pemindahan sementara PPS melibatkan 9 daerah di Pahang. 8 daerah yang terlibat iaitu Kuantan, Maran, Raub, Lipis, Pekan, Bentong, Temerloh dan Jerantut. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia pula mengeluarkan amaran hujan berterusan bahaya di 6 daerah di Pahang iaitu Cameron Highlands, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong dan Kuantan. Amaran hujan berterusan buruk pula di Temerloh, Maran dan Pekan manakala waspada di Bera dan Rompin. Pada masa sama, sebanyak 19 sungai melepasi paras bahaya di Pahang manakala 9 sungai melepasi paras amaran dan berjaga-jaga pula membabitkan 6 sungai. Di Terengganu, 5 penghuni sebuah rumah kongsi berdekatan Sungai Kelemin di Hulu Dungun terpaksa menggadai nyawa berenang mengharungi banjir sejauh 300 meter untuk ke tebing sungai sebelum diselamatkan pihak bomba. Nasir Abdullah, 57 tahun berkata dia bersama rakan-rakannya terperangkap sejak petang kemarin akibat air yang naik mendadak sehingga menenggelamkan jambatan kecil yang merupakan satu-satunya laluan keluar daripada rumah kongsi itu. Jelas Nasir, mereka sudah berada di rumah kongsi itu sejak 5 hari lepas sebelum hujan sejak Jumaat menyebabkan air naik begitu cepat. Katanya dia tidak boleh keluar dan bekalan makanan yang semakin berkurangan menyebabkan mereka menghubungi majikan agar diselamatkan. Sekitar 5 hari lah kami terperangkap di sana. Lagipun kami punya makanan macam beras tinggal
Ya, satu karung, satu goni, telur tinggal setengah kotak, lagi Maggi habis dah. Habis dah. Jadi kami pun keluar ni, ya berenang separuh jalan lah sebab itu jembatan kecil sudah tenggelam. Nasir yang berasal dari Sandakan Sabah berkata, meskipun rumah kongsi didiaminya terletak di kawasan yang tinggi, namun terpaksa mengambil keputusan untuk keluar daripada kawasan tersebut kerana bimbang jika banjir semakin buruk, mereka akan terputus bekalan makanan. Sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Bandar Al-Muqtafa Billah Shah AMBS penolong penguasa bomba Zul Hasni Abdul Rahman berkata, pasukan penyelamat mengambil masa selama 40 minit untuk menyelamatkan kesemua mangsa dengan menyeberangi Sungai Kelemin menaiki bot sejauh 8 km. Jadi kerja-kerja penyelamatan kita jalankan menggunakan sebiji bot, dibantu juga oleh pihak polis Kuala Jengah, dan risiko-risiko yang kita hadapi adalah arus deras dan juga kayu-kayu balok yang hanyut menyebabkan kesukaran untuk kita mengambil mangsa. Katanya kesemua pekerja itu berusia lingkungan 50-an. Beliau dalam pada itu turut menasihati pekerja balak yang tinggal di rumah kongsi, terutama yang terletak berdekatan sungai, agar lebih berhati-hati apabila tibanya musim tengkujuh. Katanya mereka perlu keluar dari kawasan itu lebih awal sekiranya keadaan hujan berterusan bagi mengelakkan daripada terperangkap sehingga menyukarkan operasi menyelamat. Manakala di Kelantan, Polis Negeri bekerjasama dengan Pasukan Polis Merin (PPM) bagi membantu mengawal keselamatan rumah mangsa banjir yang ditinggalkan sepanjang keberadaan mereka di Pusat Pemindahan Sementara PPS. Ketua Polis Kelantan, Datuk Syafiin Mamat dalam pada itu turut meminta mangsa banjir untuk berpindah dengan segera dan tidak degil dengan terus berada di rumah sedangkan paras air semakin meningkat dari semasa ke semasa. Jelas Datuk Syafiin, pihaknya sentiasa membuat rondaan di penempatan yang terkesan dengan banjir selain menjalin kerjasama dengan agensi keselamatan lain bagi melancarkan proses kawalan. Dari segi keselamatan, pihak polis dan juga agensi-agensi lain telah bekerjasama bagi memastikan bahawa rumah-rumah mereka yang ditinggalkan itu akan dipantau sepenuhnya. Dan pihak polis juga akan menggunakan kemudahan pasukan polis Merin. Kalau yang kita tak boleh masuk dengan bot kita ni, kita akan minta bantuan Merin untuk sama-sama memantau. InsyaAllah. Cuma yang penting sekarang ni bila ada arahan pindah ataupun keadaan air makin naik, yang ni yang perlu diutamakan dan perlu pindah. Selamatkan mana-mana barang yang perlu dulu. Secara keseluruhan, keadaan banjir di Kelantan hari ini bertambah buruk walaupun cuaca agak baik dengan keadaan hujan semakin reda. Jumlah mangsa banjir terus meningkat kepada 4,278 orang setakat jam 5 petang tadi. Berikutan 6 lagi PPS baru dibuka iaitu 3 di Kuala Krai, 2 di Pasir Mas dan 1 di Gua Musang. Sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Rantau Panjang, penolong penguasa bomba Imran Ismail berkata banjir di Rantau Panjang dijangka lebih serius susulan air sungai Jenop di Tanah Merah menunjukkan paras bahaya sejak tengah malam semalam. Aliran air sungai lah daripada hulu Sungai Golok iaitu di Kampung Jenok. Jika dilihat bacaan, paras air di Kampung Jenok menunjukkan tren menurun. Sekarang ni peringkat jingga lah, jadi menurun. Dan itu menunjukkan aliran tersebut datang ke Rantau Panjang dan supaya Rantau Panjang penduduk Rantau Panjang bersedialah sebarang kemungkinan. Baik, masih mengenai banjir, bantuan makanan asas akan disampaikan kepada mangsa terjejas yang terkandas di kediaman masing-masing sebelum mereka dibawa ke Pusat Pemindahan Sementara PPS yang berdekatan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan berkata ia merupakan keperluan yang kritikal buat masa ini sementara mereka menunggu pasukan penyelamat tiba. Biasanya membekalkan makanan dan sebagainya berlaku di PPS. Tapi saya dah mengarah ke SU dengan TKSU untuk melihat agensi-agensi yang di bawah KPKT agar kita juga membekalkan makanan untuk dihantar dan dibawa oleh pihak bomba.
Kerana ada di kalangan mereka yang stranded tu sudah berada sampai lebih daripada 12 jam, ada yang sampai sehari. Ada kala bila mana pasukan bomba sampai, mereka bukan minta untuk dipindahkan, tapi mereka nak minta makanan dulu. Beliau berkata demikian pada sidang media Menteri KPKT dan Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM di Ibu Pejabat JBPM Selangor hari ini. Jelasnya bantuan makanan tersebut akan disampaikan oleh pasukan penyelamat termasuk anggota bomba yang tiba lebih awal di lokasi yang terjejas. Dalam pada itu, kementeriannya akan meminta agar kerja baik pulih kemudahan awam yang rosak dilaksanakan secepat mungkin dengan penglibatan pihak berkuasa tempatan PBT yang berkaitan. Seramai 4,819 anggota bomba ditugaskan dalam operasi menyelamat di lokasi banjir di Selangor. Secara keseluruhan, 28,273 anggota dikerahkan di 7 negeri terlibat banjir, iaitu Selangor, Kuala Lumpur, Kelantan, Pahang, Terengganu, Negeri Sembilan dan Melaka. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Idris Ahmad meminta masjid-masjid utama di wilayah Persekutuan dijadikan pusat penempatan sementara mangsa banjir khusus di Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya. Jelas Idris, beliau sudah mengarahkan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi supaya menyelaras perkara itu. Tambahnya, antara masjid berkenaan termasuk Masjid Wilayah Persekutuan di Kuala Lumpur dan Masjid Tunku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Beliau turut mengarahkan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP untuk menyediakan keperluan bagi membantu bangsa banjir yang terlibat. Beliau berkata masjid-masjid di wilayah persekutuan telah bersedia dan juga akan menyediakan keperluan yang bersesuaian. Pihak pengurusan masjid juga menguruskan makanan melalui program Dapur It'am dan Jawi Food Bank. Idris dalam pada itu berharap agar semua mangsa banjir terus bersabar dengan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Peruntukan awal sebanyak RM100 juta akan disalurkan bagi membaik pulih kerosakan kediaman dan infrastruktur akibat banjir. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata manakala bagi setiap ketua isi rumah pula, sumbangan RM1,000 akan disampaikan bagi yang terjejas banjir. Menurutnya, peruntukan awal tersebut akan melibatkan kerajaan negeri yang terlibat banjir dan akan ditambah mengikut keperluan. Sementara bantuan RM1,000 kepada ketua isi rumah pula akan disalurkan setelah kesemua mangsa pulang ke rumah masing-masing. Dalam pada itu, beliau mengumumkan cuti kecemasan bagi kaki tangan awam yang terjejas, manakala syarikat swasta pula disarankan memberikan cuti berbayar kepada pekerja mereka tanpa menolak cuti tahunan mereka. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM mengadakan solat hajat khusus pada malam ini susulan banjir buruk yang melanda di beberapa buah negeri. Solat hajat itu diadakan selepas solat maghrib di 3 buah masjid utama iaitu Masjid Negara, Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin di Putrajaya. JAKIM dalam satu kenyataan berkata solat hajat itu dibuat bagi mendoakan situasi buruk bencana yang melanda beberapa buah negeri ketika ini. JAKIM juga memohon kerjasama semua majlis dan jabatan agama Islam negeri di seluruh negara untuk mengadakan solat hajat di masjid dan surau bagi tujuan yang sama. JAKIM dalam pada itu menzahirkan rasa simpati dan mendoakan kepada semua bangsa banjir dan menyeru seluruh masyarakat keluarga Malaysia untuk sama-sama menzahirkan keprihatinan terhadap mereka yang terjejas akibat banjir. Dalam pada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Idris Ahmad turut meminta masjid-masjid utama terus cakna dengan mangsa banjir dan sentiasa bersedia dijadikan pusat penempatan mangsa banjir sekiranya diperlukan pihak berkuasa. Dalam pada itu, JAKIM menggerakkan pasukan media sosialnya bagi menyebarkan panduan kesedaran serta doa bersesuaian ketika berdepan musibah banjir. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Ahmad Marzuq Syari berkata, panduan berkenaan telah disiarkan menerusi semua medium
media sosial milik jabatan berkenaan. JAKIM kita menggerakkan kita menggerakkan semua jentera IT kita khususnya supaya menyebarkan panduan kesedaran dan langkah-langkah yang perlu, dan juga JAKIM mengeluarkan video-video yang dalam rupa bentuk doa, apa yang perlu kita sebut, apa yang perlu kita baca berdasarkan yang diajar oleh Nabi SAW. Doa-doa tertentu boleh kita rujuk pada page JAKIM tu, memang keluar video dan doa yang senang untuk kita ikutlah. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan program khatan perdana Parlimen Pengkalan Cepa Kota Baru siang tadi. Dato' Ahmad Marzuk dalam pada itu menasihatkan rakyat negara ini supaya terus bertawakal kepada Allah di samping mengikut arahan pihak berkuasa, terutama untuk mereka yang tinggal di kawasan rendah agar berpindah awal sekiranya trend air menaik dengan cepat. Beliau turut mengingatkan orang ramai supaya tidak menjadikan banjir ini sebagai satu pesta untuk bermain air kerana ia boleh membau padah. اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. Pembinaan Masjid Bukit Beruntung demi keselesaan penduduk. Program ziarah musaadah anjuran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM diteruskan di Sabah. Misi Santuni Asnaf yang bermula 17 Disember hingga 20 Disember 2021 itu bagi memberikan bantuan kepada penduduk yang terjejas akibat COVID-19, antaranya di Pulau Mabul, Sempurna, Kalabakan, Merotai dan Pulau Sebatik. Pengarah kanan bahagian dakwah JAKIM, Roslan Said berkata program tersebut yang mendapat kerjasama beberapa syarikat korporat antaranya Tabung Haji, Pos Malaysia Berhad, Yayasan Taqwa Wilayah Persekutuan dan Malaysia Airlines itu memberi bantuan sewajarnya kepada penduduk yang memerlukan. Selain itu, ia juga dapat mengeratkan silaturahim antara agensi agama dengan syarikat GLC dan penduduk setempat. Selain mengagihkan bantuan, program itu turut diserikan dengan beberapa pengisian rohani yang disampaikan pendakwah Rozi dan akan disiarkan secara langsung di Facebook rasmi JAKIM. Sejumlah dana sebanyak 16 juta ringgit diperlukan untuk pembinaan Masjid Bukit Beruntung Rawang yang baru untuk memudahkan umat Islam di kawasan itu beribadat dengan lebih selesa. Pengerusi Jawatankuasa Pembinaan Masjid Bandar Bukit Beruntung, Abdullah Muhammad berkata, keperluan bagi membina masjid berkenaan amat mendesak memandangkan penduduk yang majoritinya beragama Islam kini terpaksa menunaikan solat hanya di surau Jumaat sahaja.
Katanya sehingga kini kawasan Bandar Bukit Beruntung masih belum ada masjid sendiri dan satu-satunya masjid yang terdekat adalah di Bandar Bukit Sentosa, kira-kira 6 km dari sini. Ketika ini ada 6 buah surau Jumaat digunakan penduduk untuk bersolat. Jelas Abdullah, setakat ini projek yang telah diluluskan Jabatan Agama Islam Selangor JAIS itu berjaya mengumpul kira-kira 3 juta ringgit hasil sumbangan pelbagai pihak. Kita sebenarnya rancangan awal kita nak buat tahun 2022. Awal dululah, tapi sampai hari ini memang tak boleh nak buat lah kerana dana yang ada baru 3 juta. Syarat yang dibuat oleh JAIS nak buat masjid ni sekurang-kurangnya ada 70% daripada kos yang kita rancang. Kerana kalau dan 16 juta kita ada sekurang-kurangnya 12 juta baru boleh mula projek tapak dia. Tak boleh nak buat lagi lah kalau dalam hari ini dengan ada 3 juta kan. Pembinaan Masjid Bukit Beruntung dijangka dapat memuatkan sehingga 3,500 jemaah dalam satu-satu masa. Masjid baharu dengan reka bentuk moden dan kontemporari itu akan dibina di tanah seluas 3 ekar dan dilengkapi Dewan Solat Utama, kediaman imam dan bilal, tempat letak kereta, bilik aktiviti, Dewan Serbaguna dan kios yang dapat menjana peluang perniagaan. Majlis Pelancaran Pengiklanan Tabung Dana Pembinaan Masjid Bukit Beruntung itu disempurnakan Adun Batangkali Harumaini Omar. Infak dan sebarang pertanyaan lanjut mengenai pembinaan masjid berkenaan boleh hubungi ahli jawatan kuasa yang dilantik di talian berikut serta maklumat seperti yang tertera. Baik, sebelum berpisah, jom kita hayati petikan keluarga Malaysia ini. Keluarga Malaysia mengamalkan prinsip tiada golongan yang dipinggirkan, bagai berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, bersukat sama paras, bertimbang sama berat. Jadi sekian berita Al-Hijrah, layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan menarik dan artikel eksklusif. Saya Adi Arman, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.